Semalam ucapan daripada Muhyiddin Yassin telah pun mengemukakan bahawa haram bagi mengundi calon bernama Syahrizan di Pulai. Dalam memakai kopiah, dalam cubaan memakai kopiah, si Muhyiddin Yassin mengeluarkan satu fatwa. Dan fatwa dia mengatakan bahawa haram sebenarnya untuk nak mengundi calon Pulai, calon Pakatan Harapan ini. Dan semalam dalam satu live TikTok, adalah 2-3 orang, seorang lah dia nampak. Dia kenapa kerajaan tak ambil tindakan tegas? Ni dudak. Dia bising dia. Saya macam, dia orang nak suruh saya naik. Kan? Tapi saya macam, kadang-kadang tuan-tuan, yelah, malah lah saya nak naik. Nak cerita satu persatu dengan benda orang macam ni, orang tak faham. Macam mana prosedur itu berlaku sebenarnya. Saya macam malah nak terangkan. Benda itu akan berlaku. It's just a matter of time. Lepas tu ada orang kata, asyik muka aku je buat police report. Buatlah. Apa yang susah sangat dah buat police report? Kalau kau rasa benda itu mengancam dan sebagainya, buatlah police report. Itu pun nak komplain ke? Tapi lepas tu komplain kenapa kerajaan tak buat apa orang kata laporan, tak buat tangkapan dan sebagainya. Buat je lah police report. Buatlah sebanyak mungkin police report. Kita sebagai rakyat buat police report. Dan akhirnya daripada ucapan tersebut, ini kenyataan polis. Polis buka kertas siasatan kerana fatwa dikeluarkan oleh Muhyiddin. Polis Diraja Malaysia membuka kertas siasatan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin yang didakwa mengeluarkan kenyataan bahawa haram mengundi calon Pakatan Harapan Syahrizan Kayat pada pilihan raya kecil Parlimen Pulai Sabtu ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Razauddin Hussein berkata siasatan terhadap pengurusi Perikatan Nasional itu dilakukan mengikut Seksyen 505 Sub B Kanun Kesiasaan kerana mengeluarkan kenyataan yang menimbulkan ketakutan dan kegentaran awam dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia. Beliau berkata PDRI menerima satu laporan mengenai kenyataan Muhyiddin itu dibuat di sebuah balai polis di sini dan siasatan dijalankan unit siasatan jenayah terkelas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Tindakan selanjutnya polis akan mengambil keterangan beliau dalam masa terdekat, katanya. Sabtu lepas, ahli Parlimen Pagoh itu semasa ceramah di Dataran Utara Kempas di Johor Bahru berkata mengeluarkan kenyataan haram memberikan undi kepada Syahrizan. PRK bagi kerusi Parlimen Don Simpan Jeram diadakan susulan kekosongan. Baik. So akhirnya siasatan itu, kertas siasatan telah pun dibuka. Kan, telah pun dibuka. So dalam kenyataan ini tuan-tuan, saya rasa kita pun saya tak tahulah tuan-tuan. Ni orang-orang macam ni apa dalam pemikiran mereka sebenarnya? Apa yang mereka nak tunjukkan kepada rakyat? Apa yang mereka nak tunggang lagi? Bangsa mereka dah tunggang. Agama pun mereka nak tunggang, tuan-tuan. Kadang-kadang saya nak kata pelik, bukanlah pelik sangat. Memang mentaliti dia orang macam tu. Memang mentaliti apa orang kata Muhyiddin Yassin memang begitu. Daripada zaman dahulu lagi. Tuan-tuan, kita tak tahu tuan-tuan. Memang begitulah seadanya. Namun begitu, saya nak ulas panjang-panjang tentang fatwa ini tak perlulah bagi saya. Tak perlu kita nak ulas panjang-panjang. Sebab bagi saya, benda ni terlalu straightforward. Tuan-tuan, baca buku Halal Haram dalam Islam. Baca buku Halal Haram dalam Islam oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dr. Yusuf mengatakan bahawa menghalalkan yang haram dan juga mengharamkan yang halal, kedua-duanya adalah syirik. Hukumnya kedua-duanya adalah syirik. Bukan saya cakap, ulama besar Dr. Yusuf Al-Qardawi berkata, menghalalkan yang haram, contohnya arak itu haram, kita kata arak itu halal, itu adalah syirik. Tetapi mengharamkan yang halal, mengundi Syahrizan ni adalah haram, hukum dia, itu juga adalah syirik. Kerana mengundi ni adalah ijtihad. Dia termasuk dalam perkara-perkara harus. Nak buat boleh, tak nak buat tak apa. Tak ada apa dosa pahala kat situ. Tiba-tiba jadi haram, tuan-tuan. Tiba-tiba benda tu jadi haram. Dia satu benda yang sangat-sangat nak memalukan umat Islam yang ialah agama Islam ni dia jadi satu mainan politik. Nak mengharam dan menghalalkan sesuatu mengikut agenda masing-masing. So akhirnya polis telah pun membuka siasatan terhadap terhadap Muhyiddin Yassin berkenaan dengan kes tersebut. Senang. Tak payah banyak cerita. Telah pun dilakukan. Dan laporan polis tu dibuat di mana? Dibuat dekat Segamat Johor. Dibuat dekat area Johor lah. Orang Johor yang buat. Senang. Bagus macam tu. Baik, kita pergi kepada cerita Syed Saddiq sebelum kita pergi kepada cerita Hadi. Syed Saddiq dapat pasport untuk hadir forum esok. Okey.
Mahkamah Kuala Lumpur hari ini membenarkan permohonan Ahli Parlimen Buan Syed Saddiq Abdul Rahman untuk mendapatkan sementara pasport bagi membolehkan beliau menghadiri forum kepimpinan belia di Indonesia esok. Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid membenarkan permohonan itu setelah mendengar hujahan peguamnya Lim Wei Jiat yang mewakili Syed Saddiq 30 dan Timbalan Penduduk Raya Datuk Wan Syahrudin Wan Ladin. Bagi membenarkan permohonan itu, Hakim Azhar mengarahkan Syed Saddiq menyerahkan kembali pasport itu kepada mahkamah pada 11 September ini. Bagaimanapun, Lim membalas bahawa mahkamah juga telah memberi pelepasan sementara pasport kepada Syed Saddiq pada April lalu untuk menghadapi 2 persidangan antarabangsa di Switzerland dan Korea Selatan. Beliau menegaskan bahawa Saddiq bukan risiko penerbangan melarikan diri kerana beliau adalah ahli parlimen yang sedang berkhidmat dan telah bekerjasama. Dalam permohonan fail 1 September lalu, Syed Saddiq memohon mendapatkan pelepasan sementara pasportnya dari 4 hingga 11. Syed Saddiq dijadual antara orang penceramah pada forum inisiatif pemimpin muda Asia Tenggara. Pada 28 Oktober lalu, Syed Saddiq diperintah membela diri atas 4 pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram setelah pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh di akhir pendakwaan. Dia didakwa bersubahat dengan Rafiq Hakim Razali yang diamanahkan dana berjumlah RM1 juta untuk melakukan pecah amanah dengan menyalahguna dana di CIMB pada Mac 2020. Dia juga dikatakan didakwa menyalahguna dana sebanyak RM120,000 daripada akaun Maybank Islamic Berhad Armada Bumi Bersatu Enterprise untuk diri sendiri dengan menyebabkan Rafiq Hakim melupuskan wang tersebut di Maybank pada di Jalan Pandan di sini. Dia juga berhadapan 2 pertuduhan melibatkan diri dalam penggubaran wang haram, iaitu memindahkan wang masing-masing RM50,000 dalam akaun Islamic Bank miliknya ke akaun amanah saham Bumi Putra miliknya. Dia percayai merupakan hasil aktiviti haram di sebuah bank di persisiran Perling. Jadi kalau Syed Saddiq nak bising, dia tak boleh nak bising banyak sangat lah. Sekarang dia punya pasport pun sudah dikembalikan dan dia masih lagi merupakan kluster mahkamah yang dituduh pada ketika ini. Dan dia juga antara yang apa orang kata yang sekarang ini terlibat orang yang begitu kritikal dalam mengkritik kes 47 kes ini tanpa dia mengetahui detail lah. Tapi tak apalah, kita akan pergi ke situ sebentar lagi. Tuan-tuan stay tune. Kita akan jelaskan kenapa peristiwa apa orang kata kes. Baik. Saman fitnah 10 juta. Ni kes saman fitnah 10 juta Apandi Lim terhadap Apandi. Mahkamah Rayuan menetapkan 10 Oktober ini untuk keputusan berhubung rayuan bekas Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang menolak saman fitnah 10 juta yang difailkan beliau terhadap Lim Kit Siang. Datuk Dr. Hadriah Said Ismail yang mengetuai panel 3 hakim berkata mereka memerlukan masa sebulan untuk menyampaikan keputusan itu. Beliau berkata keputusan mahkamah akan disampaikan secara fizikal pada 10 Oktober ini. 2 lagi hakim, Datuk M. Gunalan dan Datuk Azmi Arifin mendengar penhujahan Peguam Ruben Matia Varanam yang mewakili Muhammad Apandi, manakala Peguam Sanggit Kaudio mewakili Lim. Pada 23 Mei tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak saman Muhammad Apandi terhadap veteran DAP itu dan beliau memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan. Muhammad Apandi menyaman Lim kerana didakwa memfitnah beliau dalam artikel mengenai skandal 1MDB. Dalam saman in the file 2019, Muhammad Apandi mendakwa Lim telah menulis dan membawa kepada penerbitan artikel bertajuk Dangerous Fallacy to Think Malicious on the Road to Integrity dalam Malaysia kini. Beliau mendakwa perkataan berunsur fitnah dalam artikel itu membawa maksud bahawa beliau terlibat dalam jenayah dan bersubahat dalam skandal keuangan 1MDB. Seorang individu yang tidak bermoral dan berintegriti, tidak beretika serta telah menyalahkan guna kuasa sebagai Ketua Peguam Negara. Muhammad Afindi menyandang jawatan itu daripada 2015 hingga 2018. Beliau menuntut ganti rugi sebanyak 10 juta ringgit. Pada prosiding hari ini, beliau menegaskan tidak ada bukti menunjukkan Muhammad Afindi mengambil bahagian, menggalakkan atau membantu dalam skandal 1MDB. Bagaimanapun, Sanggiri Kaur berhujah dalam Hakim Mahkamah Tinggi adalah betul dalam dapatannya untuk membenarkan pembelaan Lim bagi justifikasi dan keistimewaan yang layak serta menolak tuntutan Muhammad Pandi terhadap anak guamnya. Beliau berkata Hakim Hazim telah mempertimbangkan dengan teliti dan keterangan saksi-saksi itu tiada salah arah olehnya dalam membuat keputusan. Okey. Kes ni berlarutan tempoh hari bila Apandi Ali Saman Lim Guan Eng Apandi Ali Saman Lim Guan Eng mengatakan beliau telah difitnah dalam kes ini. Antara sebab kenapa dikatakan beliau difitnah, dikata dalam tulisan Lim Guan Eng mengatakan beliau tidak berintegriti dan terlibat dan terpalit dalam kes 1MDB. Dan di dalam perbicaraan antara benda yang dibawa adalah bagaimana Apandi Ali mengatakan bahawa kes 1MDB ini dia berpuas hati dan telah berjumpa dengan penderma Arab daripada Arab yang memasukkan wang ke dalam akaun Najib Tun Razak.
So akhirnya di dalam mahkamah tersebut beliau tidak berjaya produce the evidence yang mengatakan sedemikian, dan akhirnya disebabkan oleh itu maka justifikasi ataupun komen yang dibuat oleh Lim Guan Eng itu dianggap adalah betul, dan permohonan Apandi untuk menyaman Lim Guan Eng telah pun ditolak oleh mahkamah. Okey, jadi perkara tersebut telah dijadikan reference oleh Mahkamah Tinggi untuk menolak saman tersebut. Kita boleh masuk ke apa orang kata, ke perkara yang utama. Semalam tuan-tuan, ni nak cerita lah semalam.